Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysiaku Madani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Cikgu Nur Rohaida binti Rahmat, GPK 1, yang saya hormati Cikgu Azmi binti Ron, GPK HEM, yang saya hormati Puan Nurizzah binti Muhammad, GPK Koko, Cikgu Muni binti Hassan, GPK Pendengar Khas, Puan Gan Ehyong, GPK Petang, barisan guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua panitia, guru-guru, guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat saya menyampaikan amanat dan juga beberapa perkara penting untuk taklimat akhir sesi persekolahan 2022-2023. Pertama sekali, saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesihatan, dipanjangkan umur untuk memimpin SMK Sungai Abung, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan SMK Sungai Abung harus terus cemerlang daripada tahun ke tahun. Yang kedua, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada semua warga Arus, sama ada guru, AKP dan pekerja swasta, kerana dengan kerjasama yang padu dapat memastikan peroperasian sekolah berjalan dengan baik dan cemerlang sepanjang sesi persekolahan 2022-2023. Terima kasih kepada semua warga Arus. Dan seterusnya, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih sepanjang sesi persekolahan 2022-2023, berbagai aktiviti, berbagai program yang melibatkan semua bidang, sama ada kurikulum, bidang core kurikulum, pengurusan higher murid, untuk PPKI dan juga untuk program dan aktiviti di sesi petang, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada apa isu-isu yang besar yang berlaku. Dan ini menunjukkan bahawa apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat adalah semuanya telah dirancang dengan rapi dan semuanya telah dibuat tindakan yang betul mengikut tata cara perjalanan pengurusan program dan aktiviti untuk sekolah kita. Tahniah dan syabas. Dan untuk yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga telah melihat beberapa laporan yang melibatkan program dan juga aktiviti sekolah kita yang telah dapat kita laksanakan sepanjang 2023, dan saya rasa bersyukur kerana daripada laporan-laporan program aktiviti yang telah kita buat di sekolah SMK Sungai Abung, kebanyakan program-program aktiviti tersebut telah pun memperlihatkan keberhasilan kemenjana murid yang boleh kita banggakan. Itu adalah antara matlamat dan juga objektif utama, iaitu sekolah TS 25. Syabas dan tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan bahawa beberapa perkara penting yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan sebelum tirai sesi persekolahan 2022-2023 dilabuhkan. Dan suka saya ingatkan, antara perkara yang penting yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan, guru-guru laksanakan adalah senarai semak serah tugas akhir tahun sesi persekolahan 2022-2023, yang dalam senarai semak ini meliputi semua, sama ada bidang pengurusan, bidang HEM, bidang kurikulum, KOKO dan sebagainya, yang penting yang perlu diambil tindakan segera sebelum tuan-tuan dan puan-puan bercuti selama hampir 4 minggu. Dan kalau dalam minggu tidak berkesempatan, pastikan diselesaikan sebelum tuan-tuan dan puan-puan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan saudara mara di sana. Dan seterusnya iaitu
berkaitan dengan guru-guru yang terlibat dengan pengawas perpesaan, juga saya mendoakan supaya dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas perpesaan dengan baik, ya, dan pastikan kesihatan tuan-tuan perempuan dijaga, ya, keselamatan dijaga, dan apa saja yang dilakukan, kita mendoakan kesejahteraan guru-guru yang terlibat untuk mengawas calon-calon perpesaan, sama ada di sekolah kita SMK Sungai Abung ataupun di sekolah-sekolah lain di daerah Muar. Dan kita juga berdoa supaya selagi belum berakhirnya tarikh untuk peperiksaan SPM untuk calon 2022, maka saya mengharapkan guru-guru yang terlibat secara langsung dengan calon-calon SPM usahalah selagi masa masih ada untuk memastikan ilmu dapat dicurahkan kepada anak-anak bagi berjuang untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM yang mungkin akan dihadapi bermula pada minggu hadapan, iaitu saya ingat saya pada 19 Februari 2022. Dan kita mendoakan supaya para pelajar calon-calon SPM dapat menjawab dengan baik dan kita akan mendapat keputusan cemerlang. Dan kita juga mengharapkan iaitu SMK Sungai Abung yang kita sedia maklum adalah sekolah DTP untuk daerah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan akan berlaku lonjakan sarjana dalam keputusan, terutama yang melibatkan LMS layak mendapat sijil dan juga untuk peratus lulus. Mudah-mudahan dengan kerja kuat, dengan usaha bersungguh warga guru-guru SMK Sungai Abung, maka keputusan peperiksaan SPM dapat ditingkatkan seperti apa yang tertera dalam ETR yang telah kita garapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang saya hormati sekalian, yang seterusnya iaitu suka saya mengingatkan bagi guru-guru yang terlibat dengan scoreboard, yang telah pun kita letakkan di bersebelahan dengan bilik Tuan Pengetua, pastikan scoreboard tersebut intervensi yang melibatkan panitia yang tertentu dapat, ataupun bidang-bidang tertentu dapat dipenuhi, dan kita tidak ada keberhutangan dari segi program dan aktiviti seperti yang telah kita garapkan dalam scoreboard. Kerana scoreboard kita adalah satu tool yang penting yang akan saya gunakan dalam dialog prestasi di peringkat daerah apabila keputusan SPM keluar nanti tahun 2023 ini nanti. Dan untuk yang seterusnya iaitu ingin saya sampaikan tentang rancangan pembangunan sekolah RPS. Kalau dulu kita biasa dengar perancangan strategik, perancangan taktikal, perancangan operasi, dan kali ini telah diubah namanya kepada rancangan pembangunan sekolah. Tetapi intipatinya adalah tak jauh beza tuan-tuan dan puan-puan, sama. Dan untuk RPS sekolah ini melibatkan RPS induk yang melibatkan sekolah kita. Kalau RPS induk ini antaranya yang kita hendak capai, saya beri contoh dalam buku pengurusan, iaitu peratus menguasai layak sijil adalah 88% ETR kita. Peratus menguasai IBM iaitu 95%, peratus menguasai sejarah 89%, PBD peratus menguasai 50%, peratus menguasai IBM 88%, peratus menguasai sejarah 95%, peratus menguasai bahasa Inggeris 66%, peratus menguasai sains 71%, peratus menguasai matematik 57%. Dan untuk kehadiran pula iaitu kehadiran keseluruhan 96.52%, dan untuk kehadiran sudah pasti penting dan perlu melepasi ETR iaitu kementerian 95%. Dan kehadiran 100 hari penuh 20, ETR-nya 20, kehadiran 100% sepanjang tahun 10, dan untuk KOKO 95, dan untuk peratus penyertaan dan pertandingan daerah 95. Ini adalah antara rujukan utama dalam perancangan bagi setiap panitia
sama ada kurikulum bagi setiap pengurusan HEM, KOKO dan sebagainya. Ini adalah rujukan utama, dan data ini selagi kita belum capai maka kita tidak perlu ubah. Dan kalau yang pentingnya, setiap panitia, kalau kurikulum, setiap panitia bidang perlu merancang RPS masing-masing dan menjadikan ETR besar sekolah sebagai ETR rujukan yang utama. Begitu juga dengan perancangan KOKO, RPS KOKO, RPS HEM, juga perlu merujuk kepada ETR yang telah ditetapkan di peringkat induk di SMK Sungai Buh Arus. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang dikasihi sekalian, yang dihormati sekalian, baik, perkara yang seterusnya iaitu suka saya mengingatkan di sini, iaitu tadi-tadi penting. Tadi penting, mungkin tuan dan puan-puan telah pun mendapat melihat tadi penting daripada senarai semak. Namun begitu, saya cuba ulang ingat tadi penting yang perlu diberi perhatian dan perlu dimasukkan dalam perancangan pergerakan ataupun perancangan kendiri tuan-tuan dan puan-puan sendiri, iaitu antaranya pada 13/3/2023 iaitu mesyuarat pengurusan bilangan 1, dan seterusnya pada 14 mesyuarat guru, mesyuarat kurikulum dan mesyuarat kelas staf pada 14/3, kalau tidak silap saya pada hari Isnin, hari Selasa. Dan pada 15/3 mesyuarat HEM dan mesyuarat core kurikulum iaitu pada hari Rabu. Dan pada 16/3 mesyuarat panitia. Dan pada 18 hari Sabtu pendaftaran murid tingkatan peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan pada 19 hari pertama sesi persekolahan. Dan pada mesyuarat minggu akhir sebelum naik sesi persekolahan yang baru, mungkin insyaAllah jadual waktu akan diedarkan, dan pada hari Ahad 19/3 sesi persekolahan yang baru 2023-2024 akan bermula, dan 7.30 pagi kalau hari Ahad ada penimbunan, maka kita akan adakan penimbunan rasmi seperti biasa. Pukul 8 sharp kita akan berhenti dan pelajar-pelajar akan bergerak masuk ke dalam kelas, dan PDPC akan dilaksanakan seperti biasa. Jadi pastikan apabila tuan-tuan dan puan-puan ada jadual, dah tahu subjek apa yang akan diajar, dan mungkin ERPH untuk minggu yang pertama telah pun siap, Dan apabila jika ada pemantauan daripada pihak Nazir, maka perkara-perkara yang melibatkan kerja utama sebagai guru, iaitu perancangan harian, mingguan dan tahunan telah pun ada dan mudah diakses untuk dilihat, dibaca ataupun dicetak. Dan pada 19 bulan 3 lah, itu adalah sesi persekolahan yang baru, dan kita mengharapkan di sesi persekolahan yang baru maka tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama sekali lagi untuk tahun yang baru, sesi yang baru, bagi memastikan SMK Sungai Buh akan terus kita jadikan sebagai satu sekolah yang dibanggakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi untuk makluman semua, antara perkara yang penting yang mungkin saya akan kongsikan, iaitu untuk SMK Sungai Buh, antara visi dan misi, ada perkara yang penting untuk SMK Sungai Buh. Saya masih lagi mengekalkan apa yang hendak kita capai untuk SMK Sungai Buh. Saya pada petunjuk keberhasilan melibatkan ETR. Baik, perkara-perkara penting yang mungkin kita akan teruskan antaranya adalah untuk kita ke arah digital school. Digital school, sebab itu masih lagi dalam proses kita nak memastikan supaya semua kelas-kelas kita sediakan dengan Smart TV, dan insya-Allah mungkin tahun 2023-2024 ini untuk kelas tingkatan 5 dapat kita lengkapkan semua kelas dengan Smart TV. Di samping itu, seterusnya kita akan pergi kepada bilik-bilik khas, dan antaranya kita akan pergi ke bilik mesyuarat rekayasa, kita akan pergi ke mungkin yang bilik JKMP, kita akan pergi ke war room ataupun di makmal bahasa,
kita akan letakkan Smart TV di kantin ya, supaya bahan-bahan yang telah pun ada dalam Google Classroom, video-video yang melibatkan mata pelajaran boleh ditayangkan ya waktu-waktu pelajar rehat dan sebagainya. Dan kita rasa pada saya lah, apa yang kita sediakan selama ini untuk kemudahan pelajar prasarana, saya melihat pelajar-pelajar dapat gunakan dengan semaksimumnya lah. Contohnya iaitu kita punya tempat ICT ya, iaitu tempat untuk para pelajar berehat dan juga boleh mengakses internet ya. Kita punya link iaitu menjadi rebutan ya, tumpuan kepada para pelajar untuk digunakan waktu rehat, sama ada untuk calon-calon SPM ataupun untuk para pelajar lain untuk datang ke sana dan boleh melihat tayangan ya, video yang berkaitan dengan pendidikan dan seterusnya. Dan juga untuk perkara-perkara lain, untuk makluman semua, antara perkara-perkara yang mungkin akan berlaku untuk sesi persekolahan baru, mungkin antaranya iaitu kita sedang menaik taraf bengkel masakan di SMK Sungai Abong. Dan terima kasihlah kepada cikgu cikgu teknik vocational yang terlibat yang cikgu Aslindah yang terlibat dengan rakan-rakannya menaik taraf bengkel masakan. Dan insya-Allah saya dah maklumkan pada cikgu Aslindah, maka untuk sesi persekolahan baru kita akan ada program ataupun aktiviti yang melibatkan bengkel masakan. Dan tempat-tempat lain kita akan cuba naik tarafkan untuk tahun yang sesi yang baru ini. Antaranya adalah makmal komputer makmal komputer. Saya dipahamkan sebelum ini kita akan terima beberapa unit lagi lebih daripada 10 unit komputer dari pihak KPM. Dan sudah pasti makmal komputer kita akan cuba tambah baik dari segi penghawa dinginnya, dan juga kita akan jadikan lebih selesa kerana di makmal komputer untuk makluman tuan-tuan dan puan di bahagian atas siling tu memang banyaklah bangkai-bangkai burung merpati taik-taik burung. Dan insya-Allah dalam cuti sekolah ni kita akan buat operasi pembersihan bangkai-bangkai, dan kita akan gantikan siling-siling yang telah pun melekat dengan taik-taik burung, supaya suasana di dalam makmal komputer lebih selesa dengan bau-bau yang lebih menyegarkan kerana kita tak nak berlakulah sebelum ini di mana ketua pentaksir untuk ujian lisan komplain tidak mahu menggunakan makmal komputer kerana terdapat bau yang busuk lah daripada bangkai ataupun najis burung merpati Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa yang perkara-perkara lain yang perlu saya ingatkan, antaranya yang penting kalau melibatkan kurikulum, iaitu sudah pasti apabila keputusan UASA keluar, maka ujian akhir sesi persekolahan, maka sudah pasti Cikgu Rahada akan ingatkan supaya setiap panitia perlu bersedia dengan bahan untuk DP bagi panitia masing-masing. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa halangan melintang, pada awal sesi persekolahan bulan yang pertama kita akan laksanakan DP yang melibatkan mata pelajaran yang utama dahulu, iaitu mata pelajaran ketika untuk sekolah kita. Yang pertama, mata pelajaran layak mendapat sijil, iaitu kita akan ber-DP untuk BM untuk sejarah. Mata pelajaran kritikal iaitu matematik pendidikan agama Islam, moral. Itulah antara beberapa mata pelajaran yang akan diberi keutamaan untuk kita adakan DP di peringkat sekolah kita dahulu Dan kalau ada kesempatan mata pelajaran lain pun akan, memanglah kita akan minta supaya diadakan DP, cuma pengusinya mungkin tidak saya lah. Kalau sempat saya akan jadi pengusi, kalau tidak mungkin saya akan minta GPK yang lain untuk mempengusikan untuk DP bagi mata pelajaran lain, ataupun JKMP sendiri Bagi mata pelajaran yang
yang penting yang melibatkan SPM, mungkin kita akan cuba jemput SIC daripada ataupun pegawai angkat daripada PPD untuk bersama-sama dalam DP yang melibatkan mata pelajaran untuk SPM 2023 nanti. Ya. Jadi pastikan tuan-tuan perempuan bahan-bahan untuk DP apabila dah ada lengkap markah, maka dah boleh buat analisa lah, dan dah boleh buat graf garis, ya, ada jurang dan sebagainya, dan mungkin Cikgu Rahada akan bimbing lah untuk buat jurang, dan untuk mudah kita baca, ya. Dan kalau mungkin tak mahir lagi, kita akan jemput mantan JPK lah, ya, untuk perkongsian untuk membuat graf, ya. Tapi saya yakin Cikgu Rahada telah pun mengambil, ataupun Hajah Nuriah telah pun berkongsi ilmu dengan Cikgu Rahada dalam memastikan tata cara ataupun pengetahuan untuk membuat graf dapat diambil supaya dapat diaplikasikan dengan kesinambungan daripada JPK 1 yang lama kepada JPK 1 yang baru. Itu untuk DP lah. Untuk tahun 2023 ni juga, antara perkara yang mungkin saya akan kongsi dengan tuan-tuan perempuan, antaranya kita akan cuba bugalkan ataupun cuba highlightkan kalau Koko tu iaitu sukan e-sport lah. Sukan e-sport, kita akan cuba highlightkan kelab rekreasi, ya. Kita akan cuba teruskan dengan aktiviti saya dah beritahu dengan PK Koko, iaitu perhimpunan badan beruniform, ya. Dan juga kita akan fokus kepada memantapkan profesionalisme dari segi melibatkan guru-guru disiplin, ya, SMK Sungai Bung, dan juga beberapa perkara lain lah yang melibatkan untuk meningkatkan kualiti, ya, kualiti guru kita, ya. Mungkin dah berkualiti, tapi kita akan mantapkan lagi lah kualiti guru kita mengikut bidang-bidang yang telah kita tetapkan dalam buku pengurusan, ya. Dan saya rasa nanti, ya, dalam buku pengurusan ni nanti ada senarai, ya, senarai tugasan, ya, jawatan dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan nanti apabila mesyuarat yang pertama, kita akan lihat dengan lebih deep dive lagi tentang bidang tugas masing-masing, supaya apa yang tersenarai dalam buku pengurusan ni dapat tuan-tuan perempuan laksanakan. Selain daripada tugas utama mengajar, ya, itu wajib, ya, mengajar, dan pastikan bila boleh mengajar kita ada persediaan rancangan tahunan, mingguan dan juga harian, pengantaran ERPH, ya. Kena jaga tuan-tuan perempuan, ya, dan kita kena jaga tentang kehadiran ke sekolah, ya, daripada rumusan kehadiran, analisa kehadiran warga arus, ya. Ada yang pro, ada yang con, ya. Jadi maknanya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang kurang menjelah dari segi pematuhan tentang masa kehadiran perlu ditambah baiklah untuk sesi yang baru ni. Dan untuk yang mungkin kurang dari segi bilangan hari, ya, maksud saya bilangan hari itu kurang, maknanya kerap lah, kerap berada di luar sekolah, dan sebagainya. Kalau boleh untuk sesi yang baru ni, tuan-tuan perempuan cubalah, ya, cubalah banyakkan masa berada di sekolah, kerana yang rezeki yang kita dapat tiap-tiap bulan tu tidak pernah berkurangan, ya. Kita kena pastikan bahawa rezeki yang kita dapat tu kita dapat setimpal dengan ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak pelajar kita, ya. Dan saya yakin jika tuan-tuan dan perempuan dapat melaksanakan PDPC dengan optimum, ya, dengan optimum di dalam kelas, mungkin akan dapat menghasilkan, ya, kemenjadian murid yang lebih baik lagi lah, lebih baik lagi. Itu harapan saya lah. Dan saya tidak pernah menghalang guru-guru jika ada tugasan di luar, di bawah arahan pihak PPD, jabatan dan sebagainya. Cuma saya mengharapkan tuan-tuan perempuan dapat membagikan masa dengan seimbang lah untuk tugas di sekolah dengan tugas di luar. Dan kita beri keutamaan kepada tugas di sekolah lah, kerana klien kita adalah murid kita yang sentiasa kehausan ilmu untuk murid kita dapat. Dan kalau kita tidak ada di dalam kelas, bagaimana murid kita nak dapat ilmu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi
peperiksaan, untuk menghadapi ujian, untuk meningkatkan dari segi knowledge secara kendiri berkaitan dengan ilmu, kerana ilmu ni ada banyak, pelbagai ilmu berkaitan dengan bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ilmu berkaitan dengan sejarah melibatkan geografi, agama dan sebagainya. Dan ilmu tu jika kita dapat curahkan, pelajar akan dapat dengan sepenuhnya, maka sudah pasti ianya akan menjadikan matlamat akhir untuk sekolah, pendidikan sekolah, iaitu kemejadian murid dan kualiti guru itu dapat kita capai dengan baik, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya untuk taklimat akhir sesi persekolahan, sekali lagi saya mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama-sama saya untuk memastikan SMK Sungai Abung terus cemerlang. Terima kasih atas kebersamaan dalam kita mengadakan pelbagai program aktiviti di SMK Sungai Abung, dan secara jujurnya saya amat bangga dengan apa yang berlaku di bulan yang akhir sesi persekolahan. Kita dapat melaksanakan AJA, bukan AJL, AJA, Anugerah Gemilang Arus, dan kita dapat laksanakan memang dengan gemilang sekali lah, nampak terselahnya kemenjadian murid. Dan saya mengharapkan untuk sesi yang akan datang kita akan teruskan dengan AJA 2. AJA 1 telah pun berlangsung, ni AJA 2, dan mungkin kita akan buat dalam bentuk karnival seminggu, ada pelbagai aktiviti pertandingan dan sebagainya. Dan AJA 2 adalah sebagai kemuncak, dan jika ada rezeki kita akan cuba jemput mungkin tuan PPD ke pihak luar ke, untuk merasmikan AJA 2 untuk sesi yang akan datang. Apa-apa pun tanya dan syabas kepada semua guru-guru dan juga AKP yang bersama dalam menjayakan program aktiviti sekolah, terutama AJA. Okey tuan-tuan dan puan, kalau ada pastikanlah kalau ada apa-apa saja maklumat yang penting, mungkin dalam senarai siamat tu ada, pastikan tulis alamat dan juga maklumat yang betul, dan supaya jika berlaku apa-apa keperluan untuk pihak sekolah menghubungi tuan-tuan dan puan-puan dapat dihubungi dengan mudah. Okey, saya rasa itu sajalah taklimat saya untuk akhir sesi persekolahan ini. Semoga kita dapat menjadikan ABC, ABC itu realiti kepada anak-anak pelajar SMK Sungai Abung Arus, anak yang baik dan cerdik. Satu, kita unggul, sekolahku sumber inspirasiku, I love my school, you are the best. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk sesi yang baru yang akan datang. Terima kasih.